Tangan lumpuh seorang anak yang cuba membunuh ibunya. Telah diceritakan bahawa ada seorang anak lelaki durjana yang mempunyai isteri pelacur yang tidak berbuat apa-apa kebaikan. Ibunya sering menasihatinya tentang keburukan isterinya. Namun, dia tidak mendengar nasihat ibunya kerana terpengaruh dengan isterinya. Isterinya adalah seorang pelacur yang bukan dari negerinya dan bukan dari wilayahnya. Oleh itu, bagi mereka yang ingin berkahwin, hendaklah dia berhati-hati agar tidak mengahwini wanita yang tidak dikenali oleh keluarga dan orang sekelilingnya, agar dia tidak binasa dengan tujuan yang tidak diingininya. Jika timbul perselisihan antara dia dan ibunya, dia berniat untuk membunuh ibunya untuk melarikan diri daripadanya, seperti yang disarankan isterinya. Maka dia berkata kepada ibunya, "Sudikah kamu pergi berjalan-jalan dengan saya?" Si ibu menyangka anaknya sudah bertukar menjadi anak yang berbakti kepadanya. Lalu dia menjawab dengan gembira, "Mesti anakku, ibu nak ikut kamu. Semoga Allah memberi taufik kepada kebaikan." Anak itu pun mengajak ibunya berjalan. Ibunya menaiki kuda dan pergi ke padang pasir. Sedang si anak sudah merancang kejahatan terhadap ibunya. Di lebuh raya awam terlepas dari landasan dan memandu melalui sahara kepada busur batu dan binatang buas. Tiba-tiba dia memberhentikan kereta dan berkata kepada ibunya, "Turunlah." Ibu bertanya, "Sudahkah kita sampai ke tempat orang yang menjemput kita?" Dia menjawab, "Tidak ada orang yang menjemput kita, tetapi saya akan membunuh kamu, kerana kamu telah menyusahkan hidup saya dan isteri saya." Kemudian tiba-tiba ibunya menangis dan berkata, "Kalau begitu izinkan saya masuk ke dalam gurun pasir seorang diri." Dia berkata, "Jika saya berbuat demikian, pasti orang akan mengecam saya, tetapi jika saya membunuh ibu, maka tiada siapa yang akan tahu tentang kita." Ibunya berkata, "Allah mengetahui keadaan kamu, dan dia pasti akan memberi balasan kepada kamu dan isteri kamu." Dengan nada mencemuh, dia berkata kepada ibunya, "Kalau begitu Allah pasti akan menyelamatkan kamu dari cengkamanku." Dengan suara lantang ibunya berkata, "Tuhan pasti akan membalas kamu. Saya tidak takut mati manakala awak berikrar untuk membunuh saya, kerana Allah Ta'ala telah berfirman, maka apabila telah datang ajalnya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat pula mencepatkan." Al-A'raf 34. Kemudian, budak itu mahu membunuh ibunya, tetapi ibunya berkata, "Biarlah aku solat 2 rakaat dahulu. Apabila aku telah sampai pada keadaan duduk tasyahud dalam keadaan membaca tasyahud, maka bunuhlah aku jika kamu mahu, sebab saya tak nak melihat kamu bunuh saya." Maka, ibunya kemudian berpaling ke arah kiblat dan dengan suara penuh tawakal kepada Allah, dia bertakbir, "Allahu Akbar." Dia mula berdoa dengan usyuk, sementara anaknya menunggu dalam diam penuh ketakutan. Namun, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati, Maha mengetahui apa yang tersembunyi, Maha menolong orang yang dizalimi, yang apabila dia ingin melakukan sesuatu, hanya berkata, "Jadilah," maka dia menjadi. Apabila ibu telah mencapai kedudukan tasyahud, mata anaknya menjadi merah dan anggota badannya menggigil. Dia melihat kiri dan kanan, tiada sesiapa yang datang. Dia pun mengangkat batu di tangannya dari belakang ibunya, hendak menjatuhkan batu ke kepala ibunya dan dipecahkan kepada dua. Namun tidak lama kemudian, si ibu terdengar jeritan kuat dari anaknya. Dalam keadaan ketakutan, dia menoleh ke arah anaknya untuk melihat apa yang telah berlaku. Ternyata dia melihat anaknya terpincang-pincang di bumi. Tangannya yang membawa batu itu lumpuh dan tidak dapat menggerakkannya. Maka menangislah si ibu kepada anak tunggalnya itu, "Wahai anakku, ya Rabbi, aku tidak mempunyai anak lagi. Apa yang terjadi padamu anakku?" Dengan kedua tangan penuh belas kasihan, si ibu mengangkat anaknya dari tanah yang menelannya dan berkata, "Seandainya saya mati ini tidak berlaku kepadamu, anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membalas dendam anak durhaka ini." Akibah Hukuk Al-Walidain 69 hingga 71.